Contoh. Di sana ada hadis Nabi SAW larang kita daripada meludah waktu salat. Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Anas, Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yaminih walakin an yasarih aw tahta rijlaihi aw tahta rijlihi atau kama qala. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Daripada Anas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatfilanna ahadukum baina yadayhi, janganlah salah seorang daripada kamu bila nak meludah, dia meludah di depan dia, ke arah depan. Nabi tak bagi. Ya. Jangan ludah ke arah depan. Wala an yaminih, jangan pula di arah kanan. Walakin an yasarih au tahta rijlih, tetapi hendaklah dia meludah di belah kirinya ataupun di bawah kakinya. Okey. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari. Lafaz hadis ini diriwayatkan secara ringkas. Kalau kita tengok kat situ tak ada pun sebut pasal salat. Cuba tengok kat situ, ada sebut pasal salat tak? Jangan kamu meludah di depan kamu, jangan meludah di belah kanan kamu, tapi di belah kiri ataupun di bawah kaki. Nampak Kalau kita tengok hadis ni, kita mungkin akan salah faham. Ada seorang penulis, nama dia Zakaria Auzun, menulis satu buku, tajuk dia Jinayatul Bukhari, Jenayah Bukhari. Buku ni bahasa Arab. Dia betul anti dengan Bukhari. Kan, kebetulan lah masa saya kat Jordan dulu, pensyarah suruh baca buku tu dan suruh jawab setiap daripada kritikan. Antara hadis yang dikritik hadis ni lah. Dia kata, kalau kita nak amalkan sunnah ni, maka masjid kita akan kotor belaka. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suruh ludah di belah kiri. Belah kiri tak apa, ataupun di bawah kaki. Boleh, dia kata. Sebab apa hadis? Kalau tuan-tuan baca yang ni je, meludah dalam masjid kira boleh. Okey. Lafaz ni ataupun hadis ni diriwayatkan secara ringkas. Ia menunjukkan lafaz larangan meludah secara umum. Namun terdapat lafaz yang lengkap terdapat dalam riwayat lain. Kita tengok lafaz yang lengkap dalam riwayat Bukhari juga di tempat yang lain. Apa kata Anas? An Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu bi yadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha atau kama qala. Maksudnya daripada Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika terlihat bekas ludahan dekat arah kiblat. Nabi tengok dekat arah kiblat ada satu bekas ludahan. Fashaqqa dhalika alaihi, dan pandangan Nabi tu, bila Nabi tengok benda tu, Nabi rasa benda tu tak syok, Nabi rasa beban tengok. Nabi rasa macam tak seronok dok tengok. Hatta ru'ya fi wajhi, sehingga kan rasa tak seronok Nabi tu terlihat dekat wajah Nabi. Sahabat dah tengok muka Nabi, tahu Nabi tak suka benda tu, kotor. Ya? Faqama fahakkahu biyadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kikih. Nabi kikih dengan jari dia. Nabi kikih dengan jari dia ataupun Nabi gosok dengan jari dia, dengan tangan dia. Baik. Faqala inna ahadakum idza qama fi salatih, Nabi kata sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila bangkit dalam salat dia, berdiri dalam salat dia, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia bermunajat dengan Tuhannya.
Bila tengah solat ni, dia tengah munajat dengan Tuhan. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, ataupun Tuhan berada di antara dia dan kiblatnya. Maksudnya dia sedang berinteraksi dengan Tuhan, bukan Tuhan ada kat situ dah. Dia sedang berinteraksi dengan Tuhan dia. Tuhan dia memandang dia. Kerana dalam hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW sendiri ceritakan, Allah Azza wa Jal menjawab setiap daripada Fatihah hamba dia. Kan kita biasa dengar hadis tu kan, yang mana bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Tuhan akan jawab Hamidani abdi. Bila kita baca segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan jawab Hamidani abdi, hambaku memujiku. Setiap daripada ayat Fatihah yang kita baca, setiap tu Tuhan jawab. Maksudnya Tuhan melihat kita. Tuhan melihat setiap daripada mengetahui, mendengar setiap daripada bacaan Fatihah kita, dan Tuhan jawab. Baik. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblati. Maka janganlah salah seorang daripada kamu ni bila nak meludah, jangan ludah qibala qiblati, jangan meludah ke arah depan, jangan meludah ke arah kiblatnya. Walakin an yasarih, tetapi hendaklah dia meludah di belah kirinya. Au tahta qadamai, ataupun di bawah kakinya. Summa akhadha tarfa ridaih, kemudian Nabi SAW mengambil hujung selendangnya. Nabi pakai selendang kain tu, rida tu. Nabi ambil ujung selendangnya, fabasaqa fih, kemudian Nabi ludah di bahagian itu. Summa radda ba'dahu ala ba'd, kemudian Nabi tutup. Kemudian Nabi kata, faqala aw yaf'alu hakadha, ataupun buat macam ni. Nabi tutup buat macam ni. Okay, hadis ni pertama sekali nak bagi tahu kat kita, hadis yang awal tadi tu yang Nabi kata jangan meludah ke arah kiblat tu, Nabi maksudkan ialah dalam salat. Pertama. Yang kedua, Nabi bagi solusi bagi orang yang memang nak meludah betul. Dah tak mampu nak buat apa-apa, sehingga mungkin tak mampu nak baca Fatihah dengan betul, melainkan kena keluarkan juga. Dan pada masa tu hendaklah ludah di belah kiri ataupun di bawah kaki, ataupun letak di dalam rida. Dan kita kena tahu, di zaman dulu Masjid Nabi SAW ni lantai dia apa tuan-tuan? Lantai dia apa? Lantai dia pasir. Jadi kalau ludah di atas lantai pada zaman tu boleh kambuh dengan tanah dan dia akan hilang. Dah kalau masjid macam ni, dia tak boleh lah nak ludah. Ini yang Zakaria Auzun tak faham. Zakaria Auzun dia tak faham benda ni, lalu dia kritik hadis ni tanpa melihat kepada dimensi masa di zaman itu, yang mana Masjid Nabi SAW lantainya tanah, kan? Jadi kalau masjid macam ni, boleh ke kita ludah? Dah tentulah tak boleh, sebab mengotorkan. Nabi SAW tengok kan bekas orang meludah ke arah kiblat, Nabi tak suka kan? Jadi Nabi bagi solusi lah. Jadi kalau ada zaman ni, kita kalau terpaksa, then ambillah sapu tangan ke, kan? Apa sajalah yang boleh mengelakkan masjid kita daripada kotor disebabkan air liur kita tu. Okey. Justru hadis di atas lebih lengkap, dan ia menjelaskan bahawa illah ataupun sebab tegahan melakukan perkara sedemikian ialah untuk menghormati kiblat ketika salat. Lafaz hadis kedua juga menunjukkan bahawa larangan ini merangkumi semua orang yang bersalat, sama ada di masjid ataupun di rumah. Nabi tak bagi kita ludah ke arah kiblat sebab kiblat tu mulia, sebab kita sedang bermunajat dengan Tuhan, kan? Cuba bayangkan kalau kita jumpa dengan bos, sambil bercakap kita ludah, sambil bercakap kita ludah ke arah bos pula tu, agak-agak boleh dapat ke apa yang kita minta? Susah lah kan? Itu kalau manusia, apatah lagi kalau Tuhan, lagilah kena beradab kan? Jadi macam tu. Okay? Hadis kedua juga turut menjelaskan bahawa larangan tentang meludah hanya tertumpu ketika salat. Manakala hadis pertama melarang meludah ke kanan dan ke hadapan secara umum,
Maka disebabkan itu, para ulama berselisih pandangan dalam menyatakan hukum meludah sebelah kanan ketika di luar salat. Jadi kalau kat luar salat kita nak meludah, boleh ke meludah ke arah depan ataupun meludah ke arah kanan? Para ulama berbeza pendapat, ya. Kebanyakan ulama khaskan ludah yang ditegah ke arah depan atau kanan ni hanya ketika dalam salat. Tetapi di luar salat tidak ada larangan. Cuma ramai juga di kalangan salafus salih, antaranya Ibnu Mas'ud, tetap melarang ludah ke depan ataupun ke kanan walaupun di luar salat. Kerana mereka tetap memandang perbuatan itu perbuatan yang tak baik lah. Perbuatan yang tak baik. Kerana di sana ada juga riwayat Ibnu Hibban, kalau tak silap saya, yang menyebutkan sesiapa yang meludah di belah kanannya, maka nanti di hari kiamat watafluhu baina ainai, ludahnya tu akan diletakkan di atas kedua biji matanya, seolah-olah macam perbuatan tu tak disukai oleh agama lah. Jadi kalau kita nak berhati-hati, ihtiyatan, nak ludah belah kiri, jangan ludah ke depan ataupun belah kanan walaupun di luar salat. Itu lebih beradab lah. Baik.